Tindakan mengejek tubuh seseorang atau body shaming keterlaluan boleh menyebabkan mangsa berdepan kemurungan. Kewujudan laman sosial seperti Facebook dan Twitter memburukkan lagi keadaan dan tanpa disedari, mangsa body shaming ini berpotensi untuk mengalami gangguan mental. Apa itu body shaming? Body shaming merupakan suatu tindakan seseorang dalam memberi penilaian negatif terhadap individu yang lain berkaitan dengan fizikal seseorang, seperti saiz badan, warna kulit, paras rupa atau pakaian dalam bentuk kritikan, mengeluarkan pendapat atau membandingkannya dengan yang lain kerana tidak ideal dan tidak sesuai dengan pandangan seperti pada umumnya. Selain memberi penilaian negatif terhadap orang lain, body shaming juga terdiri daripada memberi komen kepada diri seseorang sebagai bentuk memandang rendah dengan kekurangan yang dimiliki oleh seseorang itu. Menurut Chairani 2018, body shaming adalah tindakan seseorang yang mencela atau sesuatu bentuk tubuh individu lain di mana bentuk tubuh tersebut tidak ideal atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. Body shaming juga merupakan satu bentuk bully yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Bahkan, mereka yang paling rapat dengan mangsa seperti rakan, keluarga, saudara mara, malah orang yang paling jauh pun boleh melakukan perkara ini. Kerana body shaming boleh dilakukan melalui komen negatif yang dibuat oleh netizen melalui media sosial. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis body shaming, iaitu saiz badan. Yang kedua, jenis rambut. Yang ketiga, wajah. Yang keempat ialah warna kulit. Selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Azmida binti Azman memegang kad matrik D20-2211-03-513. Jadi saya hari ini akan menerangkan tentang kesan body shaming. Body shaming akan mengakibatkan mangsa mengalami stres atau tertekan. Hal ini kerana ia akan mendatangkan perasaan malu mangsa terhadap orang lain. Sehingga lama-kelamaan mereka akan beranggapan bahawa diri mereka tidak cantik dan tidak berguna pada pandangan orang lain. Sehingga sampai ke satu tahap mereka akan mengalami depresi kerana asyik memikirkan kata-kata hinaan yang dilemparkan terhadap mereka. Keadaan ini tidak baik untuk kesihatan mental mangsa. Jadi, marilah kita sama-sama menghentikan kecam badan terhadap individu lain seperti mengatakan mereka gemuk, terlalu kurus, putih ataupun terlalu gelap. Ingat komen negatif yang diberikan oleh orang-orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fizuddin bin Muhammad seterusnya akan menerangkan kesan tentang apa yang dialami akibat body shaming. Seperti yang kita tahu, body shaming ini adalah satu tindakan negatif yang mengejek atau menghina fizikal tubuh badan seseorang. Apakah kesan yang akan dihadapi? Kesan antara kesan yang dihadapi adalah kemurungan. Apakah itu kemurungan? Kemurungan ini sebenarnya adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah dan hilang minat dalam aktiviti harian. Kemurungan ini boleh berlaku pada pelbagai peringkat umur, pada jantina dan juga pada pelbagai bangsa. Ianya boleh berlarutan sehingga berbulan ataupun bertahun. Apakah yang menyebabkan kemurungan ini timbul dalam diri seseorang? Ianya boleh timbul, atau dalam konteks ini, ianya timbul kerana penghinaan terhadap tubuh badan yang dihadapi, yang menyebabkan mangsa berasa amat sedih yang teramat sangat, yang menyebabkan perasaan kemurungan ini seperti tiada pertolongan, harapan dan tidak berguna yang dihadapi oleh mangsa. Kemurungan ini juga menyebabkan kehidupan harian mangsa body shaming ini telah menjadi berbolak-balik kerana tidak mampu untuk menguruskan diri akibat sosial persekitaran yang menghina tubuh badannya. Kemurungan ini juga boleh memberi kesan kepada hubungan mangsa dengan ahli keluarga serta rakan-rakan. Dapat disimpulkan bahawa kemurungan ini sebenarnya satu tindakan negatif, satu reaksi negatif yang ditunjukkan oleh seseorang yang mengalami masalah ataupun tekanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Nama diberi Nurhan Sofia binti Mak Bakri, pemegang nombor masjid di 2022 1103 500. Hari ini saya akan membentangkan mengenai cara untuk mengatasi body shaming. Seperti mana yang sedia maklum, body shaming merupakan satu perbuatan di mana orang lain mengkritik diri kita dari segi ketinggian, bentuk badan dan warna kulit. Berbalik kepada tajuk pembentangan saya, iaitu cara untuk mengatasi body shaming. Cara ini terbahagi kepada beberapa cara, antaranya ialah meninggalkan orang yang bersifat buruk. Hal ini akan menyebabkan kita mudah untuk melupakan bahawa kita pernah dikritik oleh orang lain pada ketika masa dahulu. Dengan adanya kawan yang beraura positif, secara tidak langsung akan memudahkan kita untuk membuka lembaran baru dalam hidup kita. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Pernahkah anda mula terfikir untuk mencintai dan menyayangi diri anda sendiri sebelum anda memuji dan menyanjungi orang lain? Mengapa tidak mereka hanya fokus kepada kelebihan yang ada pada diri mereka? Secara definisinya, mencintai diri adalah penerimaan terhadap diri kita, iaitu di mana kita menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri secara seadanya. Bagaimana cara kita menghargai dan melindungi diri kita? Kita juga percaya serta bangga akan kemampuan yang ada. Saya, Nur Syahidatul Nasuha binti Mat Alamgir Hossain Hazrat Ali dengan nombor matrik di 2022 1103 501 akan meneruskan tentang bagaimanakah cara untuk kita mencintai diri sendiri. Yang pertama, belajar menerima kekurangan diri. Kita perlu mengetahui bahawa setiap manusia yang dijadikan di dunia ini tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini termasuklah dari segi fizikal, namun ketidaksempurnaan inilah yang melengkapi setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Seharusnya kita perlu menyerlahkan kelebihan yang ada agar kita dapat bergerak dengan lebih yakin serta bangga akan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Yang kedua, mengambil berat terhadap diri sendiri. Seseorang itu perlulah sentiasa prihatin terhadap dirinya, sama ada dari segi kesihatan fizikal dan mental, pemakanan yang diambil dalam seharian, serta aktiviti yang dilakukan oleh mereka. Yang ketiga, memberi ganjaran terhadap diri sendiri atau dikatakan sebagai self-reward. Self-reward ialah kita memberi apa-apa sahaja hadiah atau ganjaran terhadap diri sendiri. Kalau tiada orang lain yang mampu memberi sesuatu yang istimewa terhadap kita, maka diri kita sendirilah yang perlu menghadiahkan. Oleh itu, belajarlah untuk mencintai dan menyayangi diri sendiri kerana dirimu begitu berharga. Sebenarnya memang tidak mudah untuk kita move on bila mana kita balik-balik teringat akan perkara yang selalu bermain dalam fikiran kita. Namun, kita boleh lakukan perkara yang lain ataupun hobi yang kita suka seperti bermain video games, yoga, menonton rancangan kegemaran, memasak, melancong, memancing dan banyak lagi. Apabila kita sibuk dengan melakukan hal-hal lain ataupun kerja-kerja yang lebih positif, kita akan mudah lupa akan masalah dan dapat move on sikit demi sikit. Bukan saja kita dapat melapangkan fikiran, kita juga dapat tersenyum dengan lebih ceria dan merangsang pemikiran yang lebih positif dan lebih bersemangat untuk meneruskan hidup. Dalam hal ini, saya tidak bermaksud untuk katakan lari daripada permasalahan isu body shaming itu semudah kata-kata seperti mana yang telah saya utarakan sebentar tadi. Tapi kita perlu ada satu kepercayaan, iaitu perjalanan hidup setiap orang adalah berbeza. Untuk menjadi orang yang positif, tidak bermaksud ataupun tidak bermakna kita mengabaikan masalah atau berlakon seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Oleh itu, kita perlu kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif, jauhi orang-orang yang cuba meracuni pemikiran kita dengan kata-kata dan perkara yang negatif. Dan akhir kata daripada saya, jangan bersedih. Sebenarnya memang tidak mudah untuk kita move on bila mana kita balik-balik teringat akan perkara yang selalu bermain. Cara yang seterusnya ialah dengan belajar memaafkan orang lain. Sebagai manusia, kita tidak pernah lari daripada membuat kesilapan, terutamanya terhadap sesama manusia. Kemaafan merupakan perkara biasa yang akan dilakukan sekiranya kita berhadapan dengan sesuatu pergaduhan atau perselisihan faham antara sesama manusia. Perbuatan ini juga dikatakan dapat mengurangkan risiko komplikasi kesihatan yang berkaitan dengan stres. Yang kedua, seseorang itu dapat melaksanakan kerja dengan lebih produktif.
Hal ini kerana apabila seseorang itu mudah memaafkan orang lain, kadar stresnya akan berkurang. Kesan body shaming yang seterusnya ialah kurang keyakinan dalam diri. Body shaming dalam jangka masa yang panjang terhadap seseorang akan menyebabkan kemerosotan tahap kesihatan mental dan mengurangkan keyakinan diri mereka. Hidup mereka akan terasa lebih sunyi dan tidak sempurna seandainya tidak mempunyai keyakinan dalam diri. Rasa tidak yakin dalam diri ini untuk tempoh yang lama boleh menyebabkan kemerosotan tahap kesihatan yang akhirnya boleh mengakibatkan mereka kehilangan banyak peluang serta manfaat dalam hidup. Antaranya ialah pekerjaan, impian, perhubungan yang baik dan juga kebahagiaan dalam diri mereka. Mereka ini akan mula meragui kemampuan diri sendiri disebabkan oleh kata-kata ejekan yang dilemparkan kepada mereka. Mereka juga tidak pernah merasa yakin atau selesa dalam apa juga keadaan. Hal ini demikian kerana kata-kata yang dilemparkan itu sering terngiang-ngiang dalam kepala mereka dan suara-suara itu akan terus ada di setiap tindakan yang dilakukan oleh mangsa-mangsa body shaming itu sendiri. Sebagai contoh, kamu bodoh, kamu gemuk dan kamu tidak akan berjaya. Hal ini menyebabkan mereka mula menyendiri daripada masyarakat kerana self-esteem mereka ini telah berkurang. Assalamualaikum, saya Nur Syarafina akan membincangkan tentang kesan body shaming, iaitu perbuatan mencederakan diri atau membunuh diri. Perbuatan mencederakan diri atau membunuh diri adalah disebabkan seseorang individu terlampau tertekan sehingga dirinya bertindak di luar jangkaan kerana tidak mampu untuk mengawal emosi yang sentiasa dipulaukan, dipandang rendah atau dibuli secara mental atau fizikal kerana tidak mencapai tahap kepuasan masyarakat terhadap kecantikan seseorang, tidak kira dari segi fizikal atau rupa paras. Perbuatan ini juga akan mendorong kepada berlakunya peningkatan kes bunuh diri serta pelakuan body shaming ini boleh dikenakan denda di bawah Akta Seksyen 2331B Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta 588. Sebagai contoh, kes bunuh diri, kesan body shaming yang boleh saya berikan ialah seperti kes di Korea Selatan, di mana kes bunuh diri berlaku terhadap penyanyi Korea Selatan di mana dia terlampau tertekan oleh komen netizen sehingga membuat keputusan untuk membunuh diri. Isu body shaming atau perbuatan mengejek bentuk fizikal seseorang tidak seharusnya dipandang sepi oleh warga masyarakat pada hari ini, apatah lagi untuk dijadikan sebagai bahan gurauan. Ini kerana ia sebenarnya boleh diklasifikasikan sebagai satu jenayah, memandangkan bahawa terdapat pelbagai kesan negatif yang turut melibatkan kes bunuh diri oleh si mangsa itu sendiri. Oleh itu, semua individu tidak boleh memandang rendah terhadap orang lain dan haruslah sentiasa menghormati sesama insan. Dan solusi yang paling mudah yang dapat dijalankan ialah dengan memberi pendedahan kepada generasi muda, tidak kira di peringkat sekolah maupun di universiti itu sendiri, demi memberi pendedahan kepada mereka tentang kepentingan memelihara sibik. Dan pesanan saya kepada semua yang menonton, hentikan body shaming terhadap orang sekeliling anda. Jangan kerana mulut, badan binasa. Kerana ejekan anda, orang lain yang merana. Ejekan tubuh bukanlah satu jenaka, tetapi ia merupakan jenayah yang amat berbahaya.